Assalamualaikum, selamat petang. Kita kembali bersua di Suara Merdeka Live ya, bersama saya Hasnurul ialah Atir. Dan terima kasih kerana kekal bersama Suara Merdeka. Ya, dan kita ada tetamu istimewa pada petang ini untuk membuat rangkuman ringkas Belanjawan 2021 ya Atir ya, yang baru dibentangkan oleh Dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada petang tadi di Dewan Rakyat, iaitu Datuk Seri Tengku Zafrul Tunku Abdul Aziz. Okey. Dan sebenarnya apabila ramai rakyat Malaysia yang menunggu ya dan tertunggu-tunggu pembentangan belanjawan pada petang ini, terutamanya tentang KWSP, pengeluaran daripada akaun 1 yang moratorium, apa lagi Ter? Dan juga bantuan sara hidup yang akan diterima mereka pada bermula Januari pada tahun depan. Okey, bantuan sara hidup itu sudah ditukar nama baru, konten sama, dikenali sebagai BPR. Dan Atin, kita tak nak buang masa kerana live segmen kita hanya setengah jam. Di sebelah kanan kita ya, Yes. Ialah Profesor Fitri. Prof, thank you so much. Welcome. Terima kasih banyak kerana sudi hadir ya. Okey, terima kasih jemput lah. Sama-sama, short notice kan? Sangat short notice. Sangat short notice. Baru nak makan roti canai dah kena panggil. Biasa Prof, benda macam ni kan kita orang kata last minute tahu. Rakyat nak tahu. Betul. Tapi rakyat lagi pandai kot. Dia insyaAllah. boleh menilai. Rakyat sudah pandai untuk menilai. Ada yang berpendapat atau berpandangan Belanjawan 2021 adalah belanjawan untuk PRU ke-15. Apa komen Prof? Okey, terima kasih kerana menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa juga istilah yang nak dibagikan oleh rakyat, sama ada belanjawan ni, belanjawan PRU ke-15 ke, belanjawan prihatin rakyat ke, belanjawan kesejahteraan rakyat ke, belanjawan kemakmuran bersama ke, itu terpulang kepada masing-masing yang menterjemahkan belanjawan tersebut. Tetapi kalau kita tengok daripada apa yang ditulis dan juga apa yang dirungkaikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, banyak goodies dah dia bagi. Okey, banyak goodies pertamanya kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita boleh masih mempunyai simpanan keuangan yang kukuh, fundamental yang bagus, fiskal yang bagus, sehingga boleh menjana belanjawan sebegini rupa untuk dibagikan kepada rakyat. Syukur kepada Allah. Okey, sama ada kita puas hati ke tidak, itu nombor 48. Itu nombor 48. Okey, jadi nombor 48. Sebab nombor 1 dah lain macam. Okey. Jadi bagi saya, yang bila rakyat kata ini adalah belanjawan ada pilihan raya, saya rasa boleh dilihat sebagai belanjawan pilihan raya kerana banyak yang dibagikan kepada rakyat adalah bagi mengurangkan bebanan rakyat. Okey. Bebanan tu sama ada besar, kecil, itu terpulang dengan kedudukan juga lifestyle masing-masing. Okey. Kalau lifestyle dia tinggi, mewah, maka beban dia besar. Kalau lifestyle dia ataupun sederhana, maka dia tidak terasa bebanan sangat. Kepada lifestyle yang langsung, yang lagi rendah, merasakan benda ini satu hadiah lah. Kan? Jadi mengikut kepada keberadaan tahap kehidupan masing-masing lah. Okey. Jadi bagi rakyat yang menerima berita begini, yang mempunyai kehidupan lifestyle yang sederhana dan ke bawah, dia merasakan bahawa alhamdulillah, syukur kerajaan memberi yang terbaik pada saya. Okey. Tetapi kalau yang memberikan menerima benda berita ini yang punya lifestyle yang tinggi dan apa juga yang diberi tidak mencukupi, maka dia merasakan bahawa belanjawan ini tidak menepati pada sasaran untuk memenuhi keperluan bebanan yang dia ada setiap bulan, okey, ataupun seharian. Jadi bagi saya, kalau menjawab soalan tu, iyalah kot. Iyalah kot kan. Tapi bagi saya, belanjawan ni, saya menganggap bahawa belanjawan ini adalah belanjawan meringankan bebanan rakyat. Itu yang bagi pandangan saya lah. Saya tolak dululah PRU 15 ni. Kita minta Profesor jelaskan perbezaan antara penerima golongan B40, M40 dan juga T20. Okey, B40 ni orang yang mempunyai gaji bawah daripada RM2,000. Kan, anak 7 orang. Kan, kerja pun kerja macam jaga, katakanlah guard.
ya, Pengawal. pengawal. Jadi gaji pengawal kadang 800, 900 ya. 1,000 Ah, lah 1,000 lah katakan ya. Ya. Itu adalah B40. Orang yang mempunyai bebanan tanggungan yang besar kerana punya anak yang banyak. Okey. Bagi yang bujang, bagi saya dia tak ada masalah. Okey. Walaupun gaji 2,000 tapi dia bujang duduk rumah mak. Ya, mak pun okey kan. Jadi dia tak merasa bebanan kerana dia tak bayar duit elektrik, tak bayar duit api. Jadi itu kehidupan dia masih terkawal. Tapi kita melihat daripada sudut orang B40 yang mempunyai bebanan besar. Orang yang M40 ni dia gaji dia 8,000. 5, 6, 7, 8 lah this one M40 orang yang gaji besar ni besar daripada yang B40 ni. Dia bekerja tetapi tiba-tiba hilang pendapatan. Tiba-tiba kena buang kerja. Macam baru ni Malindo hilang 2,200 orang. Okey, dan bila dia hilang pendapatan, dia hilang semuanya, bagaimana nak hidup pada hari-hari kemudiannya? Nak kena bayar duit bank, nak bayar rumah lah, nak bayar komitmen lah kan. Kadang-kadang bank okey lagi kalau dia pinjam dengan ceti. Kan. Kalau dia pinjam dengan Along, mungkin dia orang pening sebab macam lifestyle yang Prof sebut tadi. lifestyle diorang kan. Kalau lifestyle diorang M40 ni sederhana, maka dia boleh maintain hidup dia apa yang dia terima hari ni. Tapi kalau dengan kereta BMW dia nak kena settle, dengan rumah yang harga yang dia beli 540,000, 600,000, Mungkin isteri tak bekerja, isteri pakai Chanel, LV, kasut mahal-mahal. Jadi lifestyle nak ditampung ini tinggi. Anak sekolah private school. jadi nak ditampung ni susah. Okay? Jadi dia orang kena adjust banyak perkara. Satu, kehidupan, cara hidup, anak sekolah kena ditukarkan. Banyak benda lifestyle kena tukar oleh kerana hilang pendapatan tersebut. Bagi T20, dia orang ni duit banyak. Gaji suruh 20,000, 30,000. Memang ada allowance. Ada allowance TV, telefon, kereta, rumah, semua. Tapi oleh kerana COVID ni mungkin dah kena potong kan. Walaupun potong, gaji masih ada. Dan gaji tu masih besar. Okey, berbanding dengan orang M40 yang gaji dia tidak besar tapi lebih besar daripada B40 dan B40 yang ada gaji yang kecil ni. Jadi setengah juga orang bekerja di tempat-tempat gaji dia 2,500 je. Tolak teks gedebak tinggal 2,000 je. Setiap bulan kan. 2,000 pun tak cukup juga sebab nak kena bayar duit kereta kan, kena bayar duit tol, duit minyak, semua benda yang harus dibayar harian itu dia kena fikir. Lebih-lebih kalau yang baru bekerja, bergraduat dan bekerja, kemudian bekerja gaji dia 2,000 lebih, kemudian bercadang nak kahwin tu, lagi sakit. Yang tak ada dekat sini adalah insentif untuk orang berkahwin. Ni tak ada. Tidak dimasukkan. Belanjawan ni tak ada. Katakan orang tu nak kahwin, hilang dia B40, tapi bagaimana? Ada tak insentif untuk dia nak kahwin? Ada insentif tak kalau dia nak kahwin ni? Itu bagi saya tak nampak pun. Mungkin insentif yang diterima lah sebagai dia dalam kategori B40. Mungkinlah. Sebab itulah kena ubah lifestyle tu. Kena ubah lifestyle. Jadi itulah dia punya pendefinisian setiap satu kategori tu. Bagi Tapi T20 untuk kategori bujang mereka juga dinaikkan insentif untuk mereka. Sehingga 300.5. Cuma umur tu diturunkan. 21. 21. Dulu 40 kan. Sekarang 21. Okey lah tu. Anak saya 27. Okey tu dia dapat tu. Tapi dia tak layak juga sebab bapak dia T20. Dia tengok background dia tengok background. Dia bukan nak terus bagi just because gaji you bawah. Gaji anak saya baru 2,500 Okey, tapi kalau ikutkan kategori tu memang dia layak lah kan, betul kan? Betul. Tetapi orang yang nak berbagi duit tu mesti dia tengok dulu latar bujang tapi latar belakang family. Oh, bapak boleh tanggung ni. Sebab dia akan tengok isi rumah juga sebenarnya. Betul. Dan macam mana pula dengan kategori bujang yang menanggung ibu bapa, mungkin ibu bapa yang tidak sihat. Kan ibu bapa yang dah uzur. Ada yang ditanggung ke sekolah. Okey, ada kadang-kadang B40 orang yang sebegitu.
Maka itulah yang dikatakan B40 yang bersasar tu. Kalau macam ini, ada tanggungan ibu bapa yang sakit, adik-adik yang bersekolah, dan dia sahaja bread and butter of the family. So dia adalah dalam golongan yang perlu dibantulah. Okey. Atin, pasal pengeluaran ke KWSP yang mana sebelum ini ramai yang mengharapkan pengeluaran berjumlah RM10,000. RM10,000 dari akaun satu, betul Atin? Pertama, syukur Alhamdulillah. Mesti kena bersyukur. Syukur dulu. Okey. Sebab apa syukur? Ha. Sebab ada duit tu tak dibenarkan untuk keluar duit. Daripada RM500 kan maksimum RM6,000. Alhamdulillah adalah daripada tu. Tapi pengeluaran RM500 sebulan tidak mencukupi untuk menampung bebanan. Tapi saya rasa katakan RM500 ni adalah untuk bantuan saja, dia bukan bentuk kata satu sebagai menggantikan pendapatan. Saya Tidak. Dia memang dia membantu, dia value added lah. Value added. I ada 1,000, I short 500, then 500 boleh keluarkan. Bukan duit kerajaan pun, duit saya. It's my money. It's no duit kerajaan. Hanya kerajaan membenarkan kita mengeluarkan duit tu daripada akaun satu. Padahal duit tu duit saya lah. Saya punya duit. Bukan semua orang yang bukan semua orang. Dia bersasar. Dia bersasar. Bersasar. Jadi bila bersasar ni ada bagus. Bagi yang tak bersasar rasa tak bagus lah. Sebab dia pun ada bebanan-bebanan dia yang nak kena tanggung kan. Jadi bila dia nak mengimplementasikan bersasar ni, dia mestilah memastikan target atau sasaran yang dikeluarkan duit akaun satu ni memang betul-betul layak kepada akaun satu tu. Tapi bagi saya rasa 500 itu tidak cukup. Betul. Tidak cukup. Dan mungkin kalau ada desakan-desakan tertentu, mungkin kerajaan harus memikir semula tentang penambahan ni. Akan dibangkitkan sebelum diluluskan. Mungkin kerajaan saja je letak 500 supaya ahli-ahli parlimen dalam dewan pressure kerajaan supaya naikkan benda tu. Mungkin kan, tapi seharusnya ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat harus membawa perkara ini dan membincang perkara ini seterperinci yang boleh, kerana dia adalah pengeluaran akaun satu yang mempunyai orang kata nilai yang besar kepada membantu kepada sasaran B40 ni. Dinilai besar. Terutama pada umur mereka dah lebih 60 tahun. 60 tahun. Jadi bagi orang M40 ni 500 ni kira macam okey. Kadang-kadang setiap bulan okok dia pun harga lebih RM500 kan. Tapi Prof, Tapi mungkin ada satu orang akan fikir macam ni kan. pada pandangan peribadi Prof apabila kita meminta ahli dewan untuk membincang secara terperinci pengeluaran daripada akaun satu KWSP yang mana maksimalnya RM6,000, kepada kita nak RM10,000. Dan bukan saja pada golongan sasar tetapi kepada jangan bersasar. Dia buka kepada semua rakyat yang mencarum. B40 dan M40 ni lah yang saya rasakan mereka ni tak tahu lagi nasib mereka apabila gelombang ataupun bila COVID-19 kena ambil kira faktor tu. Apa pandangan Prof? Kalau mengikutkan daripada penganalisa antarabangsa, COVID-19 ni akan berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun, okey. Itu minimum Prof? Itu minimum. Jadi itu yang dibacalah, diramalkan, diunjurkan oleh penganalisa dunia lah. Bagi kita pula, kalau 3 tahun, maka we going to face lots of problem. Banyak masalah. Lots of problem, okey. Dan kita punya new normalities bukan sahaja kepada kehidupan, new normalities in terms of governing the country, how to govern the country, new normalities kepada sistem perniagaan, sistem ekonomi, banyak benda kena ubah untuk kita menjadi negara yang mempunyai daya keupayaan untuk bersaing dalam era new normalities ini. Jadi
kalau 3 tahun berlangsung perkara ini dan vaksin tu tidak lagi keluar kan, jadi kita ada masalah besar dalam menghadapi masa mendatang lah. Okey, tetapi kalau ikut daripada bacaan saya yang ditulis di Oxford Review daripada Jenner Institute Oxford University tu, dia vaccination ni dia dah produce dah tahap ketiga ke keempat gitulah dan telah pun didistribute untuk diuji, okey. Dan jika perkara tu dapat diguna dan tidak ada side effect, mungkin tahun depan dapat Dan kerajaan menjangkakan seawal pertengahan tahun depan. dapat diselesaikan masalah Tapi COVID-19. untuk mendapatkan vaksin tu ratus ribu ringgit juga. ratus ribu juta, RM1,000 juta. Tapi Prof, sebelum kita jump to vaksin ni, kita masih lagi dalam lingkungan KWSP. Mungkin Prof boleh terangkan kenapa kerajaan menetapkan hanya sampai RM6,000? Apa aset yang mungkin perlu dicairkan ataupun simpanan dia kerajaan okey. fiskal negara? Kalau dikeluarkan ke semua, soalnya bila kita buka akaun satu dan boleh keluarkan kod suka, maka kita ni akan dapati ramai yang akan beratur keluarkan duit KWSP ni mungkin bukan untuk keperluan diri, tapi keperluan untuk beli rumah, keperluan beli kereta, keperluan beli vape, keperluan untuk benda yang tak ada, yang bukan-bukan. yang bukan-bukan. Okey, jadi oleh itu keperluan mengeluarkan mesti ada sebab utama, kerana membantu bebanan. Beli kereta baru bukan bebanan lah, itu membuat beban. Okey, itu bukan membantu diri dia, tidak. Dan juga bila kita dah keluar daripada akaun satu tanpa ada sekatan, kita akan lihat keluaran penggunaan wang tunai ni begitu banyak kepada luar-luar. Good kalau di spend dalam negara kerana dia meningkatkan perkembangan ekonomi, kerana beli barang, all those stuff. Tetapi masalahnya kita tak menyimpan duit tu. Duit tu adalah simpanan untuk kita di hari tua, ya. Tapi bila kita pakai duit tu pada hari muda dalam keadaan sekarang ni kan, jadi di akhir tua nanti duit dalam akaun satu tu dah tak ada. Okey. Tapi Prof, saya bukan nak lihat pada persepsi negatif. Tetapi saya yakin bahawa kerajaan ini sebab utama kenapa dia sana 6,000 lah. Okey. Kerana we are looking at macam pelaburan kan, is salah satu daripada agensi kerajaan yang digunakan untuk sebagai investment arm kan. Jadi jika keluar duit tu terlalu banyak, maka pulangan dividen tidak dapat dibagikan kepada pencarum dengan dividen yang cantik kan. Nanti ada soalan kan, duit aku dah banyak tapi kita punya dividen kecil. Tapi Prof, adakah dalam erti kata lain rakyat Malaysia ni tidak ada disiplin? Diorang dalam comes to. Well, kalau kita tengok dari sudut, kalau tengok seluruh rakyat Malaysia, secara average-nya adalah disiplin. Tapi kalau kita tengok dari sudut ras ataupun bangsa demografik. Jadi demografiknya, orang Melayu ni jarang menyimpan. Menabung jarang. Dia akan menggunakan duit untuk bayaran-bayaran yang diperlukan. Jadi dikuatiri bahawa bila duit tu dikeluarkan, maka simpanan tak ada. Dia akan menggunakan sehabis mungkin duit yang ada itu. Jadi disiplin untuk penggunaan wang itu kita dikuatiri akan memberikan bebanan kedua kepada rakyat lah. Itu. Okay, Jadi Prof, kalau nak tengok kan, mungkin boleh Prof boleh jelaskan bagaimana Prof melihat perspektif simpanan ni, simpanan terutama orang Melayu ni lah. Dia simpan dekat mana? Dekat bank ke ataupun dekat dia simpan kebanyakannya dekat, kebanyakan orang Melayu ni Islam, dia simpan dekat tabung haji lah. Okey, tabung haji dan juga ESB, ya. Jadi di situlah tempat-tempat simpanan bagi mereka agar
mereka dapat pulangan daripada simpanan tersebut. Ada juga yang menyimpan dalam public mutual investment. Dan bila kita keluar daripada akaun satu tu, kita punya kita kan invest kat public mutual dia kat things kan. Tapi akaun public mutual ni selalunya akaun dua kan. Akaun dua kan, tak ada masalah. Untuk PRS lah, private Tak ada masalah. Jadi macam mana kalau kita tak berhati-hati melihat dari pengeluaran tersebut, silat-silat bulan KWSP duit tu Yalah, takut tergelincir daripada di sana. Jadi saya pasti kerajaan mempunyai sebab utama kenapa dia memberikan kekangan. At least there is a firewall for you to take the money lah. Yalah. Kalau there is nobody tell you, macam I ada duit pada anak, saya bagi RM1,000, dia boleh keluar 100 je tau. Dia kata, this my account, I can keluar lah kod suka hati I. I kata kalau you keluar semua, then you don't have money for next 3 months. Okay. Kan? So you ambil RM100 je sebulan. Kan dia kata, mana boleh Baba? Itu kan akaun Irfan. Tak boleh lah. I say no. Tapi ya Prof, yelah macam 6,000 maksimum berbanding dengan 10,000 maksimum. Sekurang-kurangnya bila ada 10,000 yang dia kurang 4,000 lah. Ni, dia kurang 4,000. Tapi dia membuat it makes a lot of difference actually. So yang kalau dinaikkan kepada 10,000 maksimum pengeluaran daripada akaun 1 KWSP, sekurang-kurangnya mereka di luar sana boleh decide dengan duit 10,000 ni saya nak buka satu perniagaan. Sebab bila kita dibuang kerja ataupun hilang pekerjaan, kadang-kadang kita butuh. Tak boleh sebab duit 10,000 yang you cakap hari ni kan bukan untuk perniagaan. Dia boleh start off modal lah. Start off modal. Kalau start off modal, kita dah ada tekun, kita ada microkredit. Ini yang ada macam-macam ni. Okay. Ya, betul. Kan? Jadi orang tak nak meminjam sebenarnya. Kalau boleh cuba elak meminjam. Banyak sangat birokrasi nak pinjam daripada tekun lah, microkredit and what not. Betul lah. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang ni, birokrasi tu dilonggarkan. Okay. Dilonggarkan. Jadi bagi orang yang katakan buat perniagaan, lepas tu dia nak gunakan sedikit duit daripada tekun, all stuff. Jadi tekun kenalah melonggarkan sedikit birokrasi yang ada kan. Dan diorang juga yang memohon ni mesti ada menepati kepada syarat-syarat tertentu kan. Tertentu. Dan sudah tentu dia baru berniaga, takkan dia suruh hari ni aku ambil duit, besok aku nak kena bayar kan. Jadi dia adalah dia punya deferred payment sistem dia kan. Jadi itu memang dah diatur susun oleh kerajaan melalui bajet ini kan. Siapa nak berniaga ada dia punya saluran dia. Tapi duit yang dikeluarkan KWSP itu adalah untuk tanggungan diri. Tanggungan diri. Okey Prof, kalau sekarang ni kita nak move kepada next soalan. Kita cepat sikit Atin, kita setengah jam aja. KWSP ni kan. Kalau pada saya untuk menunjukkan hati rakyat kena tunggu perbahasan belanjawan 2021 ni. Prof nak macam mana? Untuk menyejukkan hati rakyat ni, aku rasa kita boleh pujuk rakyat ni sikit. Pujuk rakyat? Sabar ke, macam mana ke? Bagi saya, pertama, rakyat oleh kerana COVID-19 ni telah memusnahkan banyak sistem kehidupan. Sama ada dari sistem kehidupan diri, sistem kehidupan berkomuniti, sistem kehidupan berkeluarga, sistem kehidupan pekerjaan. Jadi banyak sistem-sistem telah pun hampir hancur dan musnah. Maka kita kembali kepada diri kita dan melihat cara kehidupan kita. Dan mana yang perlu kita adjust, we must adjust. Sama ada you suka ke tak suka ke, you kena adjust. Kerana untuk kelangsungan kehidupan you seorang itu dengan keluarga yang ada, dia kena adjust. Okey? Dan kita kena kembali kepada fitrah yang sebenar. Fitrah diri yang kita sebenar kan. Keperluan kita bukan kehendak, keperluan. Kalau kehendak, memang tak habis kehendak ni sampai bila-bila. Tak habis nak orang tengok phone Samsung Ultra, beli Ultra. Orang beli phone yang flip Samsung, nak beli Samsung flip. Gaji kau RM5,000 je. Kata RM3,000 je kan. Tapi nak beli flip yang RM8,000. Kan maknanya dah over budget. You cannot. So basically you kena ubah
cara belanja, cara mengeluarkan perbelanjaan untuk diri seharian tu kena tengok balik kan. Sacrifices memang kena buat. Kita kena mengorbankan kehendak demi keperluan. So when come to basic, kita kena tengok balik apa yang ada kat rumah kita. Mungkin kalau TV tu ada banyak channel, okey, kurangkan sikit channelnya tu. Kalau katakanlah kita pakai, kita ada Astro, contoh, ada kat rumah ada Astro. Tapi Astro ni kita kena bayar RM200-300. Walhal RM300 untuk bayar Astro tu boleh digunakan untuk menampung kepada kita punya perbelanjaan harian. Astro ni tak penting. Kan? Rasa masa nak tengok esok pergi kedai mamak kan? Kan? Okay. Sebab dalam COVID-19 ni kena buat adjustment of life. Alright. Last soalan sebab kita dah kurang pada 5 minit ni. Kita tanya pasal moratorium. Boleh Prof ulas sedikit tak apa yang dicadangkan untuk dipanjangkan moratorium? Okey, dia memanjangkan an extra 3 bulan kan. Saya rasa itu adalah salah satu cara untuk mengurangkan bebanan. It's good sebab bila kita terpaksa berhadapan dengan kehilangan pekerjaan, jadi pembayaran kepada bank tu sudah tentu kita kena lakukan. Bank bukan kisah you gila pekerjaan tidak, you pinjam dengan saya you kena bayar kan. Tetapi oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin, so dia telah meminta jasa baik bank-bank negara Malaysia ni, di negara Malaysia ni untuk memberikan moratorium bagi meringankan bebanan orang yang mempunyai permasalahan. Bukan pada semua orang. Orang yang boleh bayar bulan-bulan tak ada masalah, go ahead. Tapi bagi orang yang kena ada masalah, katakanlah kita boleh bayar kereta RM600. Contoh kereta Myvi RM600 Jadi dengan tidak bayar 3 bulan tu, RM600 tu dah boleh jadi tertampung untuk keperluan hidup dia. Tapi kereta masih boleh pakai. Tapi RM600. Jadi sementara menunggu keadaan reda di between daripada bulan yang pertama hingga bulan ketiga tu, RM600 dah jadi RM1,800 kan. Dan RM1,800 tu dia dah boleh gunakan untuk kehidupan dia. Dalam masa itu dia kena buat adjustment of life. Kena buat adjustment. Lihat mana je tu. Kalau dia tak buat adjustment, itu salah diri kita sendiri. Sebab dalam keadaan sekarang ni negara Malaysia dan negara di dunia ni, kita menghadapi satu bencana yang kita tak dapat nak bendung secepat mungkin. Okey, jadi kita kena buat adjustment kepada keadaan yang diberikan kepada kita. Sekiranya kerajaan meneruskan moratorium terbuka seperti bulan April hingga bulan September tu dan diteruskan pada tahun hadapan, apa impak kewangan sebenarnya yang negara akan hadapi ataupun bank-bank akan hadapi? Itu dari segi itu dia pengurangan kepada kewangan dalaman mereka lah. Okey, jadi bila I tak dapat ambil duit you, dan bila kira katakanlah I tak dapat duit selama 3 bulan tu sebanyak 200 juta. Pada 200 juta tu adalah pendapatan pada diri saya, pada bank. Jadi kekurangan dalam dari sudut pendapatan lah. Okey, itu cukup Atil sebab kita dah terlajak masa. Lebihnya kita lontarkan kepada netizen untuk menilai dan macam mana kan. Mungkin Prof minggu depan kita mungkin netizen boleh bagi cadangan. Tapi cadangan tu mesti cadangan yang konstruktif dan bernas. Bagi cadangan-cadangan ni, jadi kepada Suara Merdeka, Saudara Merdeka kumpul kan dan buat satu rumusan dan dihantar kepada Kementerian Kewangan untuk mereka. Jadi ada usaha daripada pihak netizen memberikan cadangan yang baik-baik ini. Dari pihak Suara Merdeka boleh kumpul dan boleh kita hantar secara resmi kepada ni kan. Abang pergi sana, pergi jumpa kata yang Berhak Mulia kan, Teguh Zafrul, ini adalah daripada dapatan daripada netizen yang memberikan cadangan tersebut untuk lihat. Kepada wakil rakyat masing-masing yang mungkin boleh dibawakan dalam pembahasan nanti. Ya betul, boleh. Dan wakil rakyat apabila dia berbahas mestilah berbahas demi rakyat. Bukan demi kepartian masing-masing. Kena ingat. Demi rakyat, kerana rakyat, untuk rakyat Malaysia. Kalau kita mungkin
panggil Prof minggu depan. Mungkin Kita boleh. sambung lagi. Boleh, boleh, Kalau boleh. Prof tak ada apa-apa komitmen kan, setengah Boleh. jam saja. Boleh, Sebab boleh. saya rasa memang tak cukup hari ini. Apapun Prof, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sama-sama. Prof Putri kerana Ha. sudi hadir. Berpeluh-peluh macam ni. Walaupun Bincang tak hangat. perempuan. Ayam tak ada. Banyak kita minum. Okey, dengan itu saya Hasnurul Muhammad. Saya Atin Ismail. Kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan InsyaAllah. Assalamualaikum. Belanjawan 2021. Selamat petang. Terbaik.